Ya, kita menunggukan tempoh kira detik hari menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12 yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Ia merupakan suatu momen, satu episod yang refreshing, yang menyegarkan di dalam kita berdepan dengan kemelut pandemik COVID ini telah menguncupkan ekonomi Malaysia sekian banyak dan realiti baru bila mana kita melihat ramai dalam kalangan M40 menjadi B40. Itu suatu kegusaran yang besar dalam kalangan pembuat dasar, khususnya bagaimana kita harus berdepan dengan realiti baru. Ada juga data daripada pelbagai pihak yang memberikan gambaran tentang tekanan ekonomi yang bakal mula dihadapi bermula suku pertama kedua tahun hadapan. Namun begitu, kita sudah sedia maklum, Malaysia punya gagasannya sendiri seperti mana banyak negara membangun yang lain. Rancangan jangka panjang 5 tahun yang kita kenali sebagai RMK, dan kita mula memasuki episod yang ke-12 menjelang minggu hadapan. Bagaimana RMK kali ini yang sepatutnya address ataupun menangani episod-episod yang anomali, yang unprecedented bawaan daripada pandemik COVID ini. Itu yang kita nantikan pembentangannya, dan lebih menyegarkan lagi apabila pembentangannya, gagasannya, penggubalannya hari ini dibawakan bersekali dengan semangat kerjasama yang mula terzahir pakatan di antara kerajaan dan juga barisan pembangkang. Kerana itu juga pada malam ini juga satu bentuk yang anomali, mungkin sudah agak lama kita tidak menggandingkan bersama di satu pentas, dan pada malam ini saya memperkenalkan kedua-dua tetamu yang sedia maklum pada umumnya promosi yang kami lakukan sedari awal. Saya mempersilakan selamat datang saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi, dan juga Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Pematang Pauh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada YB berdua. Jarang saya dapat tetamu ganding macam ni, Datuk Seri ya. Jadi saya rasa macam semangat baru juga ni. Tapi saya kira sebagai marhain, sebagai rakyat yang kami juga sudah lelah dengan over politicking yang berlangsung sekian lama, saya kira episod pada malam ini juga sesuatu yang refreshing sekurang-kurangnya bagi saya secara peribadi, mengendalikan ini sejak lebih suku abad berada di pentas ini. Jadi ini sangat menggembirakan. Tetapi kita juga lebih gembira apabila komitmen baru yang dibawakan dengan datangnya RMK 12 bakal dibentangkan menjelang minggu hadapan ini. Apabila kita sudah mengendurkan elemen politicking ini dan bersetuju untuk berkongsi bersama, melihat secara jujur dan telus membina semula ekonomi Malaysia. Namun kepada ramai mungkin dia hanya mendengar, Datuk Seri, kalau boleh saya mulakan dahulu dengan Datuk Seri ya, yang hanya mendengar tentang RMK 12 ini, tidak cepat merasakan apa relevannya RMK 12 ini kepada realiti marhain penonton yang tidak terkait langsung. Misalnya dari segi sejarah, latar belakang, mungkin elok kita beri imbasan dahulu, Datuk Seri, supaya rakyat kita jelas RMK 12 ni apa, peri pentingnya kepada Malaysia. Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Syed. Alhamdulillah malam ni saya dengan Yang Hormat Puan Nurul Izzah Pematang Pauh, satu norma barulah. Kalau kita kata COVID-19 norma baru, banyak sektor yang terkesan, SOP, banyak sekatan-sekatan, maka alhamdulillah dengan ada MOU ni ia telah meletakkan satu asas untuk kita kerjasama ya. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalilah saya di Parlimen Malaysia kira 6-7 tahun dahulu sudah menubuhkan satu kumpulan mengenai TPP, dan Yang Menampau adalah salah seorang ahlinya, mewakili pelbagai parti politik dah 6-7 tahun bila kita merundingkan TPP. Kita kembali bersoalan saya tadi, kalau kita tengok sejarah planning untuk perancangan ini diamalkan oleh negara-negara sosialis dan komunis ya. Tahun 20-an Stalin di Rusia mulakan 5 tahun planning untuk 5 tahun, dan negara China juga tahun 50-an, Nehru di India. Jadi itulah permulaannya, dan kita Malaysia atau Melaya tahun 56, rancangan Melaya yang pertama ya, sekarang ke-12 lah, Malaysia yang ke-12 ya. Dulu kita ada panggil Sekretariat Ekonomi dalam Kerajaan. Itu permulaan EPU lah tahun 56. Tahun 61 unit perancang ekonomi telah ditubuhkan. Itulah permulaan kepada perancangan hari ini. Jadi seperti saudara saya sebut tadi, ini kali yang ke-12. Jadi persoalannya apa itu RMK 12 ini? Apa relevannya untuk kita? Yang pertama, kerajaan merasakan penting, walaupun ada beberapa pendapat tak relevan lagi dalam dunia yang berubah dengan cepat ya. Begitu dinamik perubahan-perubahan. Apa perlunya 5 tahun ni? Patut sebulan, 2 bulan. Dalam konteks Malaysia, kita ada belanjawan yang insyaAllah akan dibentangkan 29 Oktober. Itu tahunan ya. 5 tahun ni meletakkan kerangka. Tetapi kita ada tengah ada kita panggil kajian separuh penggal atau midterm review. Maknanya ia bukan apa tu
bukan cast in stone kita ya. Jadi ada pembuasuan yang kita buat. Yang pentingnya kita letakkan asas supaya kita boleh tumpu, boleh fokus ya seluruh jentera kerajaan dan swasta juga ya. Umpamanya tahun 70 diperkenalkan dasar ekonomi baru dan diterapkan ke dalam rancangan Malaysia kedua masa itu ya. Dan ada wawasan 2020 dan sekarang wawasan kemakmuran bersama ya. Jadi pentingnya rancangan jangka panjang ini supaya kita ada satu visi, ada tuju. Bukan bermakna tak boleh diubah ya. Kadang-kadang berubah. Umpamanya COVID ini telah memberi kesan yang begitu meluas kepada negara dunia ya. Apa tu sektor pelancongan terkesan, penerbangan, SOP ya. Jadi ini satu yang ramai yang menganggur PKS ya. Jadi begitu juga lah nasib RMK 12 ini 4 kali ditunda. Patut bulan Ogos tahun lepas. Apapun ada hikmah lah. Kalau kita bentang bulan 8 tahun lepas, banyak perkara yang sudah tak relevan lagi. Jadi ada hikmahnya. Di sebalik cabaran itu ada hikmahnya. Dan kita telah buat terbaik. Itulah maknanya ringkas ceritanya RMK 12 ini, perancangan 5 tahun ini akan memberikan kita fokus untuk 5 tahun akan datang ya, apa dia tumpuan khususnya pasca pandemik ini. Sekarang kita masih pandemik lagi. InsyaAllah kita akan pergi fasa endemik. Jadi rakyat nak tahu ya. Jadi dokumen RMK 12 dan juga belanjawan adalah antara dokumen yang penting dalam menentukan hala tuju negara untuk tahun depan dan tahun-tahun selepas tahun depan. YB Nurul, saya memetik apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri tadi. Hikmahnya apabila tertunda pembentangan ini 4 kali adalah pada peringkat awal dahulu, draft awal itu mungkin ada beberapa elemen digambarkan tadi sudah tidak lagi relevan. Dan kita melihat RMK ini perlu memenuhi cabaran yang unprecedented ini. Bagaimana kita boleh mencuba mengandaikan atau mengunjurkan sesuatu yang unprecedented sebegini, kebijaksanaan yang harus ada dalam RMK 12 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih Saudara Syed. Terima kasih Tok Pa kerana bersama hari ini. Kerana pada saya penting untuk kita bincangkan bagaimana kita boleh memastikan rancangan Malaysia ke-12 ini lebih relevan. Dan kita belajar daripada prestasi, kelemahan, bukan saja RMK 11 dan target-target yang mungkin tak dapat kita capai sepenuhnya, tapi apa yang perlu kita lakukan dengan pandemik yang melanda. Saya rasa menjadi peluang seumur hidup sebenarnya. Kerana pandemik telah menunjukkan kepada kita kerapuhan sistem, sama ada kiranya jurang miskin kaya, ya, sama ada isu pelaburan yang lebih perlu diberikan dalam sektor kesihatan. Jadi peluang untuk kita melakukan sesuatu bagi memperbaiki, kalau jangka masa pendeknya belanjawan, tapi untuk jangka masa panjang adalah rancangan Malaysia ke-12. Jadi sama ada mereka yang hilang kerja, sama ada kurangnya jaringan sosial keselamatan, kita ada peluang untuk memuatkan agenda tertentu menerusi bukan sahaja kerajaan. Sebenarnya dia kena ada kolaborasi. Rakyat kena juga terlibat dalam proses ini. Jadi pada saya, bila bercakap tentang peluang, mahu tidak mahu, kita tak boleh melakukan perkara seperti dahulu. Contoh RMK 11, satu yang disebut adalah ketidakpadanan antara graduan kita, kelayakan mereka dengan pasaran buruh. Dan sudah tentu dalam tahun-tahun ini, dengan tak boleh pergi ke universiti macam biasa, ya, dengan graduan TVET pun tak boleh belajar, kena hands-on, ya, kebanyakannya. Jadi, di manakah terletaknya jaminan bagi masa depan mereka? Jadi rancangan Malaysia ke-12 dan bagaimana kita masukkan keutamaan, lebih-lebih lagi bila cakap tentang kemakmuran. Bagaimana negara nak makmur kalau pekerja dan rakyat tidak merasa kemakmuran tersebut secara bersama. Jadi saya sebenarnya rasa optimis. Kerana apa? Kerana bila kita faham, kita dapat rasa, kita nampak kesusahan orang di luar sana, itu memperkukuhkan tekad kita bahawa menerusi rancangan, tindakan, kita boleh mengubah hidup mereka. Tapi perlu langkah yang konkret dengan keterbukaan data dan maklumat. Ya, itu yang saya cuba gambarkan tadi. Apabila kita sudah ada keterbukaan untuk melihat bersama-sama, bagaimana kita boleh punyai kebijaksanaan untuk merancang sesuatu yang kita tidak boleh unjurkan dalam realiti yang unprecedented. Itu yang cuba saya gambarkan. Bagaimana role pembangkang misalnya untuk memberikan alternative view
kepada sesuatu yang sudah menjadi baku legasi kita sejak sekian lama. Ini episod yang ke-12. Ada suluhan baru terhadap RMK? Daripada dulu semasa kita sebut tentang di mana Malaysia di mata dunia. Saya suka tengok tahun 1960 lah, kerana ketika itu Korea Selatan GDP per kapita dia sedikit rendah daripada kita. Okay. Kita 1,775 US dollars. Dia lebih kurang 1,715 per kapita. Jadi sudah tentu tiba-tiba beberapa dekad lepasnya dia meminta 3 kali ganda lebih daripada kita. Jadi tak tentu dalam saat ini kita perlu melihat bahawa apakah mungkin sektor-sektor dapat yang kita perbaiki dan pada masa yang sama kita kena memastikan kita tak buat lagi perniagaan ataupun beberapa praktis seperti dulu. Jadi pada saya memang dalam macam hari ini pun Datuk Opah disebut tentang gaji minima, saya ditegur kerana disebut saya gunakan contoh Luxembourg. Okay. Tapi gaji minima Indonesia boleh lebih tinggi daripada kita. Jadi sudah tentu kadang-kadang perkara-perkara ini itu peranan perbankan sebenarnya untuk memberikan kritikan membina, dan pada saya fokus saya dalam beberapa tahun 3 tahun kebelakangan melaksanakan projek lintis di lapangan untuk tengok keberkesanan. Jadi kalau projek lintis saya kongsikan dengan Kementerian Tok Pa sendiri untuk kita berkongsi pandangan, dan kadang-kadang memanglah ada teguran. Pembangkan kan sayangkan juga negara. Jadi teguran tu kadang-kadang pedas sedikit, tapi saya suka untuk melihat kepada keberkesanan projek lintis. Okay. So sama ada projek untuk membantu bekas penagih ataupun melihat kepada dimensi kemiskinan, itulah yang kita mahu lakukan bersama dengan kerajaan selagi mereka boleh ambil sekali yang terbaik di kalangan kita. Right. Datuk Seri, sementara kita bercakap tentang ini, mungkin kita perlu melakukan reality check sebelum kita masuk RMK 12 misalnya. Dan saya tahu pemikirannya sudah lama, bahkan sudah 4 kali tertunda. Datuk Seri juga menyatakan ada adjustment yang dibuat. Kerana RMK 11 itu di tengah-tengahnya kita berdepan dengan pandemik. Maka banyak perancangan yang telah pun direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Malah ekonomi kita menguncup separuh. Dalam keadaan kita berdepan dengan cabaran itu, dan juga saya sebutkan tadi realiti baru yang tidak ada satu negara pun dia boleh mengatakan pasti, apatah lagi 5 tahun. Jadi reality checknya apa yang kita boleh belajar daripada episod RMK 11 sebelum kita boleh melihat secara spesifik RMK 12 ini dengan serba-serbi cabaran yang kita belum pasti ke mana ini akan berlangsung. Sebenarnya RMK 11 itu keadaannya berbeza, ya. Pada masa itu ekonomi dunia pun berkembang dengan pesat. Kadar pertumbuhan kita pun awal, pada awal RMK 11, ujung lah. Yang ujung ialah 2020 lah, itu tahun akhir RMK 11. Jadi 3-4 tahun pertama sebenarnya kita mencatatkan kejayaan yang agak membanggakan. Tahun lepas menguncup 5.6%. Jadi yang pentingnya ia mendedahkan beberapa masalah struktur yang perlu kita tangani dengan tegas, ya. Umpamanya berkaitan dengan mereka terkesan rentan, ya, masyarakat rentan ini, berkaitan dengan kemiskinan, ya, berkaitan dengan PMKS umpamanya sebagai contoh, ya. Kita ada sekarang kira-kira 1.15 PMKS yang berdaftar. Bila kita nak bagi bantuan geran perhatian nasional umpamanya untuk micro enterprises, ya, PMKS ini perusahaan mikro, kecil dan sederhana, pada peringkat awalnya ia tertumpu kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan SSM ataupun pihak bekas tempatan. Maka ramai yang tak layak, ya. Jadi timbullah satu masalah. Oleh itu kerajaan memperluaskan liputannya, membolehkan mereka rayu berdaftar dengan pihak-pihak tertentu. Jadi dengan itu kita dapat membantu. Kerana yang terkesan itu tak semestinya mereka berdaftar, ramai tak berdaftar. Ini satu contohlah. Jadi kita juga dapati umpamanya pihak UNICEF, ya, masa-masa 4 kali buat kajian tahun lepas berakhir tahun ini, bulan Mac, mendapati bahawa ramai daripada yang tinggal di PPR, kawasan Kuala Lumpur,
15 kawasan, tak salah saya, 500 isi rumah. Lebih separuh daripada mereka tidak ada perlindungan sosial, tak ada EPF, tak ada SOCSO. Maka bila mereka ni, kebanyakan mereka adalah self-employed, sehingga kerja harian. Jadi masalah begini, kalau keadaan biasa, keadaan semasa 2016 tahun pertama RMK 11 umpamanya, bila ekonomi dunia pun sedang berkembang dengan pesat, ekonomi Malaysia pun juga menggalakkan. Jadi kita tak melihat masalah ini. Bila berlakunya pandemik ini, maka beberapa perkara yang kita orang kata take for granted lah, ya. Kita terselah, ya, maknanya kita ini mendorong kita untuk membuat sesuatu. Maka oleh itu sekarang ini kita sedang berusaha untuk memperluaskan social protection. Mereka bekerja sendiri, itu pun bukan satu kerja yang senang, ya. Ini satu contoh. Jadi maknanya pandemik telah memaksa kita atau mendorong kita untuk melihat kepada beberapa dasar yang dahulunya kita rasa kita tidak ada masalah, tapi apabila pandemik ni semuanya banyak ni perkara ini timbul. Umpamanya data, benda nak bantu mereka terkesan ini kena ada database. Perkaran data itu kadang-kadang tak lengkap. Kadang ramai juga kajian daripada UNICEF menunjukkan bahawa ramai juga peratusan tinggi juga yang tak dapat bantuan. Jadi maknanya ini menuntut kita untuk memastikan kalau basic, data ni kalau basic. Tapi bila pandemik lah baru kita sedar bahawa kita ada kelemahan dalam data. Ini antara perkara yang telah memaksa kita untuk melihat semula kepada kaedah kita menangani masalah. Yang penting kita nak lindungi nyawa dan kehidupan, lives and livelihood. Yang pertama, yang penting sekali ialah kesihatan, supaya rakyat Malaysia terbela dari segi kesihatan. Yang kedua, nak pastikan mereka cukup makan. Jadi apabila kita nak bercakap tentang kesihatan, tak banyak sangat masalah. Tapi nak bagi bakul makanan punya, ini banyak masalah. Ada yang terkeluar daripada sistem yang ada. Jadi dengan dalam kataan itu saya kata awal tadi, ada hikmahnya. Apa yang berlaku ini, itu sebabnya rancangan Malaysia ke-12 ini kita akan melihat kepada beberapa kelemahan yang ada. Dan kita akan membuat penambahbaikan untuk memastikan bahawa bila kita menghadapi masalah sebegini, kesihatan umpamanya, kata-kata ICU di hospital, dulu tak pernah kita hadapi masalah seperti sekarang ini. Jadi itu juga mengajar kita supaya kesiapsiagaan untuk melindungi kesihatan rakyat kita. Jadi ini semua mana kita lebih bersedia untuk menghadapi malapetaka di masa akan datang. Saya bayangkan Datuk Seri, sektor mana ataupun kelompok mana yang akan teruja menantikan RMK 12 ini. Selalunya kita akan melihat mereka yang menanti-nantikan apa projek besar, what's the next big thing, kerana selalu saja di dalam RMK ini akan ada projek mega yang dikatakan menjadi pendorong driver utama kepada kemajuan negara. Apakah itu juga yang akan berlaku dengan realiti baru kita hari ini? Akan ditangani oleh Datuk Seri dan juga YB Nurul memberikan pandangannya khususnya dalam aspek survey kajian kemiskinan. Selepas kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Rindu untuk melancong? Nikmati panorama keindahan Langkawi dan alami impian percutian yang mempesonakan. Jom ke Langkawi, semuanya ada di sini. Pembaharuan dasar dan transformasi negara. Merealisasi semangat keluarga Malaysia. Mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mapan. Semuanya dalam laporan eksklusif. Menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Hanya di Berita RTM.
pagi kita ambil suhu Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Anda sedang menyaksikan bicara naratif ini secara langsung dari Angkasa Puri. Dua panelis digandingkan, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed dan juga Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar. Anda mungkin boleh mengambil kesempatan berinteraksi bersama di Facebook Live Berita RTM. Kalau ada masanya nanti, mudah-mudahan ada, kita akan mencuplik beberapa pandangan untuk kita bawakan, bentangkan di meja perbincangan bicara naratif ini. Saya gantung tadi Datuk Seri, saya beralih kepada Datuk Seri semula. Expectation kelompok industri ini, dia menjangkakan bahawa setiap kali RMK ini akan ada projek meganya. Tetapi kita berdepan dengan realiti baru ini dan selalu saja expectationnya, jangkaannya adalah projek mega tertentu nanti akan menjadi pemandu utama, pemacu kepada rancangan yang akan trickle down manfaatnya secara lebih menyeluruh. Apakah itu realitinya juga? Apakah itu keutamaannya? Dan apakah itu juga strateginya di dalam RMK 12 ini? Datuk Seri. Saya sedia maklum bahawa ekonomi kita terkesan akibat daripada pandemik ini. Tahun lepas ekonomi menguncup. Tahun ini insya-Allah hujung-hujung tahun ini kita dah dapat tanda-tanda pemulihan. Bank Negara menganggarkan tahun ini pertumbuhan 3%. Jadi apabila ekonomi menguncup, maka hasil kita banyak terkesan. Satu lagi ialah banyak perbelanjaan kita kena hala kepada kesihatan lah. COVID untuk memastikan hospital kita dilengkapkan dengan ventilator dan lain-lain. Oleh demikian, apabila ini berlaku, sudah pasti ini memberi tekanan kepada kedudukan kewangan kerajaan. Biasanya setiap rancangan 5 tahun ni, rakyat mempunyai harapan yang tinggi. Jadi RMK ni 5 tahun ni bergantung kepada kelompok masyarakat lah. Kalau berniaga, kalau saya dalam bidang pembinaan umpamanya, saya nak lihat projek-projek mega besar-besar. Projek mega ni kalau dulu Jambatan Pulau Pinang dianggap projek mega, KLIA mungkin dianggap projek mega, Putrajaya pun mungkin dianggap projek mega. Mega ni besar, tapi kadang-kadang mega ni konotasinya negatif. Ada yang berjaya, ada yang menghadapi masalah. Itu realitinya. Jadi kali ini RMK 12 ini kita sedia maklum tahun 2020 kita menghadapi isu kerana kita terpaksa menghalakan peruntukan lebih kepada sektor kesihatan dan untuk membantu rakyat, mana untuk mempertahankan pekerjaan, memberikan bantuan prihatin, bantuan PPR, BPN dan lain-lain bantuan untuk mikro. Tahun ini pun masih lagi bantuan untuk kita umpamanya subsidi upah yang kita berikan. Jadi kita jangka tahun depan ekonomi akan, kalau ikut IMF, tahun depan 6% ekonomi kita berkembang. Tapi pada jangkaan kerajaan, hasil kerajaan ini tidak naik seberapa lah. Oleh demikian, kalau kita nak projek mega itu tahun 2022 ni sukarlah yang kita akan lakukan projek yang sudah berjalan. Umpamanya ECRL, kereta api, kita ada dibawa di selatan RTS umpamanya, kita ada satu projek penswastaan di pantai barat ini, West Coast WC dia panggil, itu akan diteruskan. Mana yang dah jalan, tapi kalau baru itu adalah
agak tidak realistik lagi. Rakyat pun yang penting keutamaan bagi rakyat ialah untuk makan, minum dan untuk pastikan bahawa kesihatan mereka terjaga ya. Jadi adalah tidak menasabah untuk mengharapkan kerajaan melaksanakan projek-projek mega. Walaupun begitu, sudah pasti apabila keadaan ekonomi kita pulih, sudah pasti kita perlu berbelanja untuk kan infrastruktur ini penting. Pelabuhan umpamanya, kita ada pelabuhan Port Klang, salah satu pelabuhan yang terbesar dalam dunia lah. Jadi kita ada juga keperluan untuk highway, untuk tenaga. Jadi pelaburan itu penting. Maknanya pada pandangan kerajaan tahun ini, tahun depan ini, kita bercakap tentang pembangunan, rakyat tidak boleh mengharapkan projek besar. Tapi pada itu sudah pasti projek kecil-kecil ini yang penting untuk kebetulan asas di kampung, luar bandar umpamanya, akan terus beri perhatian. Jadi dari segi prioritinya tahun depan lah, kita berpendapat bahawa adalah lebih sesuai untuk kerajaan tumpukan kepada projek-projek yang berpaksikan kepada rakyatnya. Luar bandar, bukan saja luar bandar, kerana di bandar juga ada yang miskin, PPR umpamanya. Itulah secara gambaran. Tetapi bila ekonomi pulih 2023 sudah pasti kita perlu memikirkan kepada projek-projek yang boleh membantu untuk meningkatkan infrastruktur ya. Infrastruktur ni jalan raya, kereta api, pelabuhan dan juga lapangan terbang ya. Satu lagi perkara yang saya nak tekankan di sini bahawa satu prioriti kita dalam RMK 12 ialah untuk memastikan beberapa janji kita. Ini berkaitan dengan perjanjian MA 63, Malaysia Agreement 63. Di mana komitmen kerajaan ialah supaya kita tunaikan sebaik mungkin ya janji-janji yang kita berikan rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Ini menuntut supaya kerajaan pusat ya berdasarkan kemampuan kewangan kita untuk beri perhatian lebih kepada, kalau Sabah Sarawak ini ada 4 perkara lah. Yang pertama jalan raya, yang kedua ialah hospital dan klinik kesihatan, yang ketiga ialah sekolah daim, sekolah-sekolah, yang keempat digital. Jadi itu antara digital ni bukan saja Sabah Sarawak ya. Seluruh negara DPR apa semua ni. Alhamdulillah di bawah jendela kita ada plan yang amat agresif ya, yang kita jangka dalam masa 2 tahun ini sebahagian besar daripada isu akses ini dapat diselesaikan. Jadi itulah antara prioriti ya. Kalau tanya saya apa dia keutamaan RMK 12, yang pertama untuk kemiskinan ini penting ya, termasuk oleh kesenjangan jurang pendapatan antara miskin dan kaya, juga hal-hal berkaitan Sabah dan Sarawak. Selain itu luar bandar dan juga miskin bandar. Kemiskinan sudah pasti akan menjadi satu tumpuan. Jadi kalau miskin, kita bukan cakap tentang projek mega lah. Projek mega ni biasa dikaitkan dengan projek infrastruktur ya. Jadi tahun depan ni nampak gayanya kita tak boleh, kalau tak boleh belanja banyak sangatlah untuk projek-projek yang dianggap besar. YB Nurul, kalau saya perpanjangkan sekitar soalan yang sama, expectation, jangkaan terhadap projek seperkara, tetapi untuk mengisi, kita bercakap soal talent, soal bakat, sumber manusia, kerana kita tahu bahawa realitinya dengan 4IR juga sektor pekerjaan berubah, wajah-wajah baru. Dan kita tahu bentuk-bentuk bakat baru, skill set yang diperlukan. YB sempat memimpin jawatan kuasa Tibet misalnya, dan Tibet menjadi semakin penting. Jadi dalam konteks RMK 15 ini, bagaimana kita boleh menempatkan perubahan ini, skill set baru, relearn, unlearn, ini semua istilah-istilah besar yang kita perlukan masa yang spesifik. Tapi apa kebijaksanaan yang boleh kita kongsikan persoalan itu dalam RMK 12? Ya, saya rasa memang saya setuju. Sebagaimana Tok Pa sebut itu, bila kita bercakap tentang projek, dia tidak akan membawa makna kalau tidak terarah kepada rakyat. Jadi sama ada infrastruktur ataupun menyusun atur tenaga dan kepakaran anak muda kita. Kita harus lengkapkan dengan satu arah tuju yang jelas ke mana yang akan dipacu oleh kerajaan. Saya beri contoh di Amerika Syarikat. Kita sekarang sibuk guna GPS. Kita sibuk guna iPhone. Sebenarnya kerajaan Amerika yang melabur dalam kedua-dua teknologi tersebut. Jadi melimpah ruah kepada tenaga human capital, kepada kerjaya yang mempunyai impak berganda. Sama seperti Malaysia. Dan kita kena kenal pasti apakah masalah di hadapan kita. Kalau NASA pun dia akan reformasikan sistem dia. Lalu macam bertindan
Saya nampak TVET semasa 6 bulan saya sempat mengepalai jawatan kuasa permekasaan. Terlalu banyak agensi dan kementerian yang mengawal selia. Maka untuk memudahkan bagi anak muda kita belajar, upskilling, reskilling, unskilling. Kita pun sebagai ahli parlimen, saya rasa saya pun kena unlearn dan relearn. Itu daripada penggal pertama hingga ketiga. Ini kan itu merupakan sesuatu yang harus menjadi lumrah hidup sesiapa pun. Jadi saya bawa ketika itu rang undang-undang untuk TVET dan industri memusatkan hanya satu saja badan akreditasi. Jadi kita boleh pastikan, kita nampak macam kacamata, apakah tenaga yang diperlukan, berapa data analis diperlukan, berapa contohnya welder dalam program infrastruktur. Jadi data tersebut boleh membantu kita memadankan anak muda dengan kerjaya yang mampu memberikan mereka mobility. Maksudnya dalam 3 tahun gaji bertambah. Tapi kalau kita terlalu fokus hanya orang yang dapat ada degree je, mampu ke mana-mana, kita akan kalah dalam persaingan global. Ya, jadi pada saya itu satu, undang-undang perlu reformasi struktural. Dan kedua adalah bila bercakap tentang projek mega, saya nampak sebagaimana Tok Pas sebut, projek mega ini menghubungkan, contohnya kita nak menjamin security makanan. Jadi projek-projek kita memperbaiki keselamatan maritim, perairan supaya nelayan kecil-kecilan dapat terus meraih rezeki dengan cara yang selamat. Jadi dia bukan mudah. Saya setuju masalahnya memang kompleks, tapi perlu ada visi yang jelas. Inilah meganya. Ya, di Amerika Syarikat mereka sampai memperkenalkan projek besar-besar untuk memperbaiki dan melengkapkan sekolah dengan pengudaraan yang mencukupi. Kenapa? Pandemik takkan ini saja. Akan ada pandemik lain. Dan bab ketiga yang saya fikir tenaga kerja kita boleh utamakan adalah pembangunan perubatan sama ada pemvaksinan yang mampu melahirkan penawar dan ubat-ubatan diagnostik tertumpu kepada golongan B40 dan M40. Ya, jadi pada saya ini sesuatu yang sangat mengujakan kerana boleh dibuat. Ya, hanya kita tak boleh gunakan kerangka lama. Kadang-kadang pada industri pun bukanlah kita nak paksa, tapi kena pujuklah sikit kan. Takkan nak guna business as usual. Dunia pun tak begitu. Jadi kita pun kena lebih inovatif untuk menjadi lebih kalis peluru cabaran masa depan. Apabila YB Nurul menyebutkan soal M40, B40, itu satu benda yang kita perlu bincangkan secara lebih mendalam, kerana di mula tadi pun kita selalu menyebutkan bagaimana M40 mula melurut jatuh menjadi B40. Itu satu realiti baru yang menjadi beban. Datuk Seri ada menyebutkan itu sedikit, tetapi kita akan perdalami sejurus selepas kita berehat seketika. Berjeda dahulu. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Berlaku. Penjelasan Menteri. Langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan. Seperti kata Yang Mohamad tadi. Ikuti perbahasan pembentangan rang Undang-Undang Parlimen ke-14 langsung dari Parlimen. Bermula pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita RTM. Juga secara dalam talian menerusi platform rtmklik.gov.my. Yang sahih hanya di RTM.
Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Wilayah persekutuan akan menjadi wilayah yang paling awal mencapai herd immunity apabila serangan balas kita terhadap COVID-19 iaitu program vaksinasi peringkat wilayah persekutuan. Merdeka dengan vaksin yang lengkap. Ya, erti kemerdekaan sebenarnya. Kita merdeka bersama. Okay, dua tetamu yang bergandingan pada malam ini, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed dan Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar. Kita bercakap tentang RMK12 dan cabaran semasa ini. Saya membangkitkan sebelum kita berjeda seketika tadi, realitinya di awal bicara kita mengatakan bahawa terdapat sebilangan besar M40 mula melurut menjadi B40. Datuk Seri, kalau boleh saya minta sedikit huraiannya, realiti ini. Ini clear and present danger ni. Ya. Datuk Seri. Kita bahagikan kelompok isi rumah ikut pendapatan lah. Kita ada 3 kategori. Satu T20, yang kedua M40, yang ketiga B40. Yang pertamanya yang B40 ni yang paling bawah. Ya. Maknanya B40 maknanya 40% ke bawah. Kira-kira 2.9 juta ketua isi rumah. Ya. Pendapatannya 5,000 sekitar 5,800 ringgit sebulan ke bawah satu isi rumah. Yang T20 ni sekitar 11,000 ke atas. Itu adalah angka-angka yang digunakan untuk membahagikan kelompok pendapatan. Ya. Jadi T20 yang tinggi sekali, M40 itu tengah, B40 di bawah. Jadi COVID ini sebenarnya itu angka-angka dia ni angka untuk tahun 2020. Kita belum buat lagi 2021. Apa yang berlaku? Dua perkara lah saya nak kongsi. Yang pertamanya, kita dapati bahawa kira-kira 40% daripada ketua isi rumah mengalami kemerosotan dalam pendapatan. Ya. 40%, mana separuh lah hampir. Turun pendapatan, setengah-setengah tu turun banyak lah. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, 600,000 daripada yang tengah tadi, M40, turun daripada B40. Jadi B40 ni ada 2.9 juta keluarga, campur dengan 600, jadi 3.5 juta B40 isi rumah. Jadi ini antara impak pandemik ni kepada negara kita cukup besar. Kerana kalau saya seorang pilot katanya, seringkali digunakan contoh pilot ni. Jadi pilot ni T20 lah ya. Setengah daripada mereka memang tak ada pendapatan, tak ada kerja. Ya, itu sebabnya kerajaan bertanggungjawab untuk pastikan untuk melindungi hidup, nyawa dan kehidupan tadi. Ya. Kita sudah maklum 8 pakej 530 bilion yang telah dibelanjakan oleh bukan kerajaan saja. Ada bank, ada Perkeso, ada EPF, ya, daripada 4-5 sumber. Ya. Jadi itu yang berlaku. Jadi untuk satu lagi ialah kita dapati jurang pendapatan antara kaya dan miskin itu ya, semakin melebar. Kita dapati bahawa yang paling terkesan ialah B40. Ya. Kerana B40 ini kebanyakan mereka kerja dalam sektor informal yang kerja kais pagi makan pagi, kais petang makan petang umpamanya. Mereka tidak ada saving mengikut kajian Bank Negara dan juga Jabatan Perangkaan. Ya. Banyak B40 malah M40 pun yang masalah kita ialah kalau kita ditimpa malapetaka,
tidak ada simpanan. Memang sukar untuk meneruskan kehidupan. Itu sebabnya kerajaan memberikan bantuan. Ya, kalau usahawan geran prihatin, ya, kalau bantuan prihatin, bantuan untuk rakyat, BPN, BPR, ya, pelbagai bantuan. Ya. Jadi maknanya ini telah menyebabkan kita terpaksa menghalakan sumber kewangan kepada usaha-usaha untuk memastikan kesihatan rakyat dilindungi dan pekerjaan dapat dipertahankan. Ini fenomena. Jadi itu sebabnya hari ini kita bercakap tentang nak buka sektor ekonomi. Sekarang ni hampir ke semua sektor. Satu masa dahulu bulan Mac tahun lalu dan baru ni pun total lockdown. Walaupun tak bergerak ni tutup semua. Ini telah memberi kesan yang besar. Bulan Mei tahun lepas rupanya kadar pengangguran 5.3%. Lebih dari 800,000 yang tak ada kerja. Sekarang 4.8%. Jadi itu sebabnya sekarang ni apabila pandemik dapat dikawal, kita bergerak kepada fasa 3, fasa 4 dan endemik, maka dengan sendirinya ekonomi akan mula berkembang. Harapan kita bila ekonomi berkembang, yang pertama rakyat lebih selesa dan kita dapat kurangkan bantuan berakyat. Itu harapan kita, ya. Itu bergantung pada keadaan. Kita tahu bahawa beberapa buah negara dia mari gelombang kedua, ketiga, keempat, ya. Yang berlaku di UK dan lain-lain. Jadi kita mendoakan tak berlaku di sinilah. Jadi itu fenomenon yang berlaku. Maknanya untuk rancangan Malaysia ke-12, ya, kita kena pastikan bahawa isu-isu masalah yang dihadapi ini dapat kita tangani dengan baik. Itu sebabnya kita perlu perkokohkan sistem penjagaan kesihatan, ya, hospital dan juga kemudahan-kemudahan. Kita juga perlu perluaskan perlindungan sosial. Tadi kita kata ramai yang tinggal di kampung, tinggal di rumah PPR, di bandar umpamanya, tidak ada perlindungan sosial. Yang bekerja sendiri ni, malah ada yang bekerja dalam sektor gig ni. Kalau tahun lepas dia buat kajian, tak kurang 600,000 rakyat Malaysia yang terlibat dalam sektor gig ini. Dan kebanyakan mereka tidak ada perlindungan sosial kalau kemalangan atau kalau buang kerja. Jadi ini perkara yang perlu kita tangani. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12, umpamanya perlindungan sosial harus diberi perhatian lebih, ya, untuk memastikan bahawa bila rakyat menghadapi masalah malapetaka, ada cushion, ya, maknanya tidak terkesan teruk sangatlah, ya. Itu satu perkara yang perlu kita beri perhatian di masa hadapan. Sebab sebuah negara, kita nak jadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, maju ini, kena pastikan lengkapkan beberapa perkara, termasuklah perlindungan sosial, khususnya bagi kumpulan rentan ini. Ya, Boy bin Nurul, sebelum COVID ini, sebelum pandemik ini, kita bercakap soal melihat semula garis kemiskinan dan telah pun diberikan rujukan baru, nilai yang lebih tinggi. Tetapi berlaku pula realiti yang ini dengan keadaan ekonomi yang menguncup dan M40 yang jatuh kepada kategori B40. Ia memerlukan satu pendekatan yang segar untuk kita segera dan bingkas, kerana gambarannya suku pertama tahun depan pun ada laporan mengatakan akan berlakunya tsunami bankruptsi. Itu akan mengguruhkan lagi keadaan. Apa yang boleh kita lakukan dalam tempoh ini? Jadi saya memang daripada awal, ya, memang hargai usaha Datuk Seri Mustafa untuk menaikkan PJK. Dulu 980, kurang-kurang tahun 2019 2,208. Pada masa yang sama saya melihat kita kena ada ukuran kemiskinan yang lebih progresif. Kalau bercakap tentang kemajuan negara, takkan pembangunan ekonomi je. Cara kita ukur kemiskinan pun kena lebih kompleks, lebih menyeluruh. Jadi, kerana itu saya memohon dan meminta Profesor Fatimah Kari, pakar kemiskinan dalam ekonomi daripada Universiti Melaya, membantu supaya kita di tengah-tengah kemelut COVID, kita pergi ke lapangan, kita ukur isi rumah di Permatang Pauh, ia di bawah, kurang-kurang di bawah bidang saya, ya, pada bulan April hingga Mei 2021. Dan kita masukkan 3 ukuran yang berkait dengan COVID. Keselesaan dalam rumah, ya, kalau di bawah PKP kan, kadang-kadang rumah besar kita selesa, rumah kecil macam sangat-sangat terseksa. Kedua, isu COVID-related punya dimensi iaitu PDPR. Berapa banyak pelajar anak-anak di luar sana yang ada akses kepada pendidikan atas talian. Dan ketiga adalah berapa ramai yang hilang pekerjaan dan hilang mata pencarian dalam tempoh pandemik. Dan ternyata keputusannya sangat-sangat merungsingkan.
merintihlah pada saya, kerana kita, ya saya pun ibu kan, kita yang paling kita fikir bagaimana anak-anak kita boleh selamat, boleh belajar, boleh ada masa depan yang lebih terjamin. Dan ternyata Ketua Isu Rumah Wanita, Ibu Tunggal jauh lebih terkesan. Rata-rata daripada semua responden, sebagaimana yang Tok Pas sebut tadi, hanya 76% yang mempunyai jaringan keselamatan sosial. Ya, jadi kalau yang mereka yang bekerja dalam sektor informal, memang susah untuk diberikan bantuan bila mereka mengalami kesakitan dan sebagainya. Dan yang paling mengejutkan adalah bila anak-anak mengalami, dia panggil food poverty atau kemiskinan makanan dan nutrisi. Tak cukup. Yang sampai lebih-lebih lagi kalau mereka yang dapat bantuan makanan satu Malaysia di sekolah kan. Kalau sekolah tutup, mereka tak mampu untuk dapatkan imbuhan tersebut. Jadi pada saya dari peringkat dasar kita melihat bagaimana nak melengkapi dan salah satu cara adalah mendapat ukuran yang sebenar, realiti sebenar rakyat di luar sana. Dan untuk merubah semuanya dalam RMK 12, saya berharap dimasukkan juga reformasi undang-undang yang mengawal selia syarikat-syarikat gig. Kerana mereka tentunya mendapatkan pekerja, tapi pekerja tidak dilayan sebagai employee. Dia kontraktor. Dan kuasa yang dipegang oleh syarikat jauh atau majikan jauh lebih besarlah banding dengan hak sebagai seorang pekerja. Jadi semua ini kita kena bergerak mengikut masa, peredaran zaman, dan RMK 12 untuk kekal relevan. Bila memperkenalkan, menambah lagi baik capaian, insya-Allah barulah rakyat rasa okey, ada kesan kepada saya. Tapi MPI ini saya sangat terkesan dan saya rasa ialah kita kena melakukan sesuatu lah. Memang nak kata apa, bukanlah lemah semangat, tapi kiranya bila bercakap tentang kerangka keluarga kan, isi rumah, kita sebagai wakil rakyat ni naklah juga ya rakyat hidup dalam keadaan yang jauh lebih selesa. Dan YB menggunakan akronimnya MPI. Elok dijelaskan kepada penonton kita. Multidimensional Poverty Index ini. Apa dia untuk manfaat penonton kita? Kita cari indeks kemiskinan pelbagai dimensi. Bukan sahaja dari segi pendapatan. Kadang-kadang kita ukur ikut gaji. Tapi kita cari dari segi akses kepada kesihatan. Yang ada insurans kesihatan lagi mudah. Kita cari daripada akses sanitasi. Ada tak macam prasarana bilik air yang lebih moden banding dengan yang dulu, dan juga simpanan lepas bekerja. Termasuklah yang COVID yang saya sebut tadi, PDPR. Kerana rata-rata tak kira latar belakang ibu atau ayah, bila time COVID tak ada internet, tak ada akses kepada sekolah, hilanglah peluang untuk meraih atau menambah mata pelajaran tersebut. Kita ada beberapa cara nak ukur kemiskinan lah. Satu ialah MPI. MPI iaitu kemiskinan pelbagai dimensi. Umumnya ada 4 perkara. Yang pertama, pendapatan itu yang konvensional. Selain itu kita ada konsep ketersisihan daripada kemudahan pendidikan, kesihatan. Satu lagi ialah taraf hidup lah. Umpamanya kita dapati mengikut yang di kajian yang dibuat di kerajaan, umpamanya akses kepada tong sampah lah untuk buang sampah. Yang paling teruk sekali. Satu kepadatan disebut tadi, umpamanya kalau kita kata 2 bilik atau 3 bilik lah rumah PPR ini, ada 10 orang ahli keluarga. Itu juga dijadikan satu ukuran. Jadi kalau dalam konteks Malaysia tak salah 11 indikator kita gunakan. Jadi bukan semata-mata pendapatan. Jadi masa depan ni kita yang maksudnya kita harus targeted dalam kita bagi bantuan ini, bukan semata-mata berdasarkan kepada pendapatan ya. Kena tengok juga bilangan isi rumah dalam satu keluarga. Tengok juga kemudahan-kemudahan, jauh daripada sekolah, jauh daripada hospital dan lain-lain. Itu maksud. Jadi ini pentinglah. Maknanya antara perkara yang perlu kita lakukan dalam RMK 12 ialah untuk pastikan bahawa bantuan untuk miskin itu bersasar ya.
Kalau dulu kita tengok pokok rata pendapatan, mungkin ada yang terkeluar ya. Dengan kita gunakan pelbagai indikator ini, sekarang kita guna konsep IKASih yang dibuat oleh ICU Jabatan Perdana Menteri. IKASih ini sekarang ada 500,000 lebih keluarga yang mengikut ukuran yang digunakan yang layak menerima bantuan. Jadi itu kaedahnya. Yang maksudnya dengan adanya usaha di peringkat mikro, peringkat kampung ini, maka kita tengok pendekatan yang berbeza. Dulu kita macam takap muat kata. Kan kena fokus pergi kampung ini, daerah ini dan siapa bertanggungjawab. Ini antara pembaharuan yang perlu kita lakukan. Ada negara maju sebut data ni lebih bernilai daripada minyak. Baik, apabila bercakap tentang itu, saya menggambarkan di sepanjang 50 minit kita bersama ini, kelihatannya seperti isu berkait tentang data ini berbangkit beberapa kali. Ada juga bercakap tadi soal tiadanya perkongsian, YB menyebutnya itu. Dan saya membayangkan bahawa apa pun yang kita ingin rencanakan menjelang RMK12 ini, sesuai dengan era data raya ni, bagaimana itu boleh dilakukan? Persoalannya, adakah data itu langka, tidak ada, tidak dilakukan ataupun tidak dikongsi? Apa kebijaksanaan yang harus kita laksanakan dalam RMK12? Selepas kita berehat untuk kesekian kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah sekian lama rindu untuk melancong, kini tiba masanya untuk kita menikmati percutian yang menyeronokkan dengan amalan norma baru. Destinasi rintis bagi pelancongan domestik yang telah dipilih untuk tujuan ini ialah Pulau Langkawi. Keindahan pulau dan pantai, alam semula jadi dan masyarakatnya yang mesra mengelahkan keunikan Langkawi sebagai sebuah destinasi pelancongan yang mempesonakan. Langkawi juga mempunyai rangkaian pengangkutan udara domestik dan antarabangsa yang memberi kemudahan kepada pelancong dalam dan luar negara. Di samping menyediakan kemudahan percutian yang terbaik kepada pelancong. Saya Nancy Chukri, bagi pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, merasa amat gembira mengaluk-alukkan anda semua ke Langkawi sempena pembukaannya sebagai perintis destinasi pelancongan domestik impian norma baharu. Pada masa yang sama, SOP juga perlu dijaga. Pastikan anda semua sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan dalam mengamalkan percutian norma baru. Jom ke Langkawi, semuanya ada di sini. Pembaharuan dasar dan transformasi negara. Merealisasi semangat keluarga Malaysia. Mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mapan. Semuanya dalam laporan eksklusif. Menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Hanya di Berita RTM. Ya, bicara naratif, dua tetamu yang yang dibawakan untuk kali ini, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed dan Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar. Minit-minit berbaki ni saya ingin segera memanfaatkan ruang masa yang sangat keemasan ini. Saya bangkitkan satu persoalan tadi. Di sepanjang 54 minit kita bersama, data aksesnya timbul beberapa kali dan kita sudah pun ada perangkaannya dikumpulkan, tapi apa isunya di sini? Bila kita nak merancang RMK12 berasaskan kepada data yang benar, data raya, apa cabarannya, YB? Dua perkataan yang disebut ya, keberkesanan, credibility dan akses. Jadi Dr. Baharudin Abdul Hamid
beliau menyatakan kalau tengok RMK11, jangka masa panjang perancangan baik. Tapi nak tak nak pengukuran itu harus realistik dan dapat diakses oleh rakyat. Keberkesanan dasar yang diperkenal, ya, data program dan bantuan itu sampai kepada rakyat ataupun tidak, dan rakyat tahu ataupun tidak nak pergi ke mana. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang kita sudah ada jabatan mengurus data ini. Apa isunya? DOSM. Okay. Saya rasa data yang dikeluarkan mungkin boleh diperincikan dengan lebih baik lagi. Bawah saya. Ya. Jadi rasanya masa zaman Tok Pa lagi terbuka datanya. Jadi saya fikir sudah tentu kita boleh maksimalkan dan kita ambil peluang ini bila berhadapan dengan cabaran masa depan untuk memperluaskan lagi akses dan kredibiliti data tersebut. Ukuran MPI contohnya dah ada dalam RMK11 tapi tak dimasukkan oleh UN. Kenapa? Tak begitu memberikan gambaran realiti semasa. Ya. Datuk Seri, dalam realiti kita merencana ini, saya menganggap bahawa jarang-jarang boleh duduk bersekali. Tetapi ini satu realiti baru yang keemasan bagi sekurang-kurangnya marhain seperti saya melihat ini boleh dibincang, mengurangkan itu sudah tidak lagi marhain pada saya. Ini jarang-jarang sekali. Saya secara peribadi saya merasa ini excitement baru, Datuk Seri. Kita satu norma barulah. Sebelum tu saya cakap sikit data. Data ni kita perlu cipta keadaan-keadaan baru, kena kutip data-data baru. Tadi kita cakap tentang gig economy. Dulunya brick and mortar, kedai apa semua. Sekarang ni semuanya banyak online. Jadi ini sedang kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita pelan. Jadi ini penting, data ini penting untuk membolehkan kita buat dasar yang kongsi bersama lebih tepat dengan kami. Data mengenai pengangguran, data mengenai mismatch tadi dia cakap. Kalau TVET, ada mismatch antara apa yang dikeluarkan oleh TVET dan juga diperlukan industri. Data itu penting. Berkaitan norma baru ni, alhamdulillah kita dalam ini juga berlaku oleh kerana ada masalah politik. Kestabilan politik itu penting. Jadi MOU ini pada saya yang pertamanya akan membawa kepada kestabilan politik. Kita berkelahi dalam parlimen, tetapi perkara asas kita harus bersama. Ini satu permulaan baru dan saya harap, saya memang menyokong perkara ini sepenuhnya, berdulu bukan sekarang. Jadi kita bukan kerajaan ni, kita kata kita bukan tahu semua. Ada yang kita tak tahu, pembangkang ada idea, kita ada idea, bukan sahaja kerajaan, ada juga swasta, ada CSO, ada NGO umpamanya. Jadi semangat keterbukaan ini harus kita galakkan. Jadi ini penting kerana kita nak yang terbaik untuk negara. Dan idea ini bukan saya datang dari kerajaan, datang pada CSO, datang pembangkang dan kata-kata. Yang penting kita nak yang terbaik, idea terbaik, dasar terbaik. Dan ia datang daripada di parlimen, daripada semua pihak. Jadi kita harap dan sampai kepada rakyat, itu yang penting. Dan RMK12 pun kita lepas ni kita bentangkan 27 bulan lepas ni nak laksana. Dalam pelaksanaan itu kalau ada isu-isu masalah, maka kita pun terpaksa kerja keras sikitlah. Kadang-kadang kita rasa selesa kita selesa. Jadi sekarang ni dalam semangat kerjasama ini kita harap ia akan menguntungkan rakyat lah. Akhirnya rakyat akan dapat dasar yang lebih baik, rakyat yang dapat lihat pelaksanaan yang lebih berkesan, keterisan umpamanya yang mungkin berlaku governance, integrity semua ini akan dapat kita kawal. Ini juga penting kalau ada keterisan, kalau tak ada integrity, maka apa yang dirancang tidak akan tercapai maksudnya. Akhirnya rakyat akan rugi. Jadi itulah harapan saya. Semoga norma baru ini akan dapat kita jadikan sebagai satu amalan kita semua untuk kita mencari kaedah terbaik, pendekatan yang terbaik untuk faedah rakyat, memajukan negara kita dan keluar daripada pandemik. Mudah-mudahan kita nantikan era baru, mudah-mudahan kita akan keluar dengan lebih megah dan gagah. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Muhammad Datuk Seri Mustafa Muhammad dan juga Yang Muhammad Nurul Izzah Anwar. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM bagi kami menyajikan kandungan yang benar-benar bermakna untuk pembangunan era baru. Assalamualaikum, salam muhibah. Jumpa lagi. Salam.